Dan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam surau yang mulia ini semata-mata nak menyelamatkan diri kita daripada siksaan Allah, semata-mata untuk mendapat keredaan Allah, semata-mata untuk mengagih ganjaran-ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu kita tidak dipersalahkan dalam kehidupan kita di dunia ini, dan dapat kita ganjaran-ganjaran keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi dalam kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan dengan itu kita keluar daripada siksa Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita kesenangan hidup di akhirat kelak. Baik tuan-tuan, malam ini kita sambung lagi pembacaan kita, yaitu bahagian yang kedua, wajib dari sudut hukumnya. Jadi 4 jenis wajib tu. Yang pertama, wajib dari sudut prinsipnya. Wajib kita amalkan Islam dari sudut prinsipnya. Yang kedua, wajib kita mengamalkan Islam dari sudut hukumnya. Ini malam ni kita nak baca ni ya. Yang kedua, wajib kita mengamalkan Islam dari sudut hukumnya. Hukumnya wajib. Yang ketiga, wajib kita amalkan Islam dari sudut darurah. Dari segi daruratnya kita kena amalkan Islam dalam apa jua perlakuan kita. Yang keempat, wajib secara individu dan jamaah. Hidup kita ni ada 2 cara. Satu cara individu, lagi satu cara jamaah. Wajib juga kita amalkan Islam dalam individu dan juga dengan cara berjamaah. Baik, kita pergi kepada yang kedua, wajib dari sudut hukumnya. Hukum dalam Islam ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Wajib artinya bila dibuat dapat pahala, bila ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti dibuat. Haram artinya bila dibuat berdosa, bila ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Sunat bila dibuat dapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok dibuat, bukan mesti buat, elok dibuat. Makruh hukumnya bila dibuat tidak berdosa, bila ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Yang harus dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Yang ini kita kena faham hukumnya. Bila benda itu haram, jangan kita buat. Bila benda itu wajib, jangan kita tinggalkan, mesti buat. Yang sunat tu seboleh-bolehnya buat sebanyak-banyak mungkin. Yang makruh seboleh-bolehnya kita tinggalkan sebanyak-banyak mungkin. Dan yang harus tu kita cari pahala darinya. Walaupun dibuat dan ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa, tapi bila kita laksanakan dalam hidup kita, dia tidak tinggal menjadi harus. Dia bertukar menjadi wajib ataupun haram ataupun makruh ataupun sunat. Jadi benda yang harus tu ya. Macam makan, harus. Kalau tak makan, tak ada pula berdosa. Dan kalau makan, tak ada pula dapat pahala. Saja makanlah tak ada dapat pahala kerana hukumnya harus.
Tetapi kalau kita makan ikut adab-adab dalam Islam, maka jadi sunat, dapat pahala. Dan kalau kita makan tak ikut cara Islam, tak mengikut cara-cara yang dikehendaki oleh Islam, maka jadi makruh ataupun haram. Lebih kalau dia jadi haram. Jadi itu dia perkara yang kita kena buat dalam apa saja segenap perbuatan kita. Apa saja kita buat mesti ikut adab-adab yang ditentukan oleh Islam. Kalau tidak sia-sia aja. Apa saja kita buat, kita makan, kita buang air, malahan kita mengaji ni pun kena ikut adab-adabnya. Yang ikut seronok kita, ada adab-adab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, buat penat je datang. Lebih baik balik senang. Baik. Wajib dari sudut hukumnya, beramal dan bekerja untuk Islam adalah wajib. Wajib ditinjau dari sudut hukum, kerana pembekuan sifat hakimiyah. Hakimiyah tu sebagai hakim, Allah sebagai hakim, pembekuan sifat hakimiyah Allah di bumi dan juga penguasaan sistem dan undang-undang ciptaan manusia ke atas masyarakat manusia mewajibkan umat Islam bekerja dan beramal untuk menegakkan masyarakat Islam. Wajib tu, kerana kita duduk di dalam negara yang tidak mengamalkan undang-undang Islam. Maka kita lah yang mewajibkan diri kita untuk mengamalkan undang-undang Islam atau peraturan-peraturan Islam dalam masyarakat kita. Pakaian kena ikut cara Islam, pergaulan kena ikut cara Islam, mencari rezeki kena ikut cara Islam, kenduri kenara kena ikut cara Islam, nikah kahwin kena ikut cara Islam. Apa saja itu wajibnya. Kerana kita tidak ada peraturan yang mewajibkan kita ni dari segi undang-undang lahirnya. Jadi kita kena kawal diri kita. Kita kena buat sesuatu itu mengikut kehendak Allah dan Rasul. Jangan buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan jangan dibuat perkara-perkara yang dilarang oleh Rasul. Itu nama wajib dari segi hukum, jadi dia itu mewajibkan umat Islam bekerja dan beramal untuk menegakkan masyarakat Islam. Masyarakat kita mesti ikut cara Islam. Pergaulannya ikut Islam, kenduri kenaranya ikut Islam, pakaiannya ikut Islam, keluarganya kena ikut Islam, pendidikannya kena ikut Islam, ekonominya kena ikut Islam. Apa saja kita kena ikut Islam, kerana hukumnya wajib dari segi hukumnya, dan mengembalikan kehidupan menurut cara Islam. Kerana Tuhan suruh, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kesemuanya sekali. Everything must be Islamic. Kerana kalau tak ikut Islam, Tuhan tolak, reject. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah, dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Rugi aja, penat aja kita buat sesuatu tapi rugi, dapat dosa yang dapat. Di akhirat kena seksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab wajib kita amalkan Islam apa saja, Umat Islam juga berkewajipan mengembalikan manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah dalam bidang-bidang akidah. Akidah mesti akidah Islam. Akidah ni banyak. Hindu pun akidah, Christianity pun akidah, Buddhism pun akidah, Bahaiism pun akidah. Lagi apa?
Bengalikism pun akidah. Apa lagi? Ya. Apa lagi? Ya. Apa namanya? Tak kira lah apa-apa lah. Saya pun dah lupa, dah tak ingat lagi dah. Itu yang ingatnya. Mesti ikut cara Islam, akidah mesti ikut cara Islam. Ya, yang lain dari Islam tu akidah juga. Paganism. Seperti dia berpegang kepada malang, pegang kepada hantu, itu akidah lah tu, pegangan tu. Semua tak terima oleh Allah. Yang Allah terima akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah pun banyak juga. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Wahabi, ada apa lagi? Ada Mujassamiyah, ya. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Semuanya itu tak diterima oleh Allah. Semuanya itu masuk neraka, kata Nabi. Ya. Umat Yahudi dan Nasrani akan berpecah kepada 72 firqah. Tapi umat aku akan berpecah kepada 73 firqah. Lebih satu. 72 daripadanya masuk neraka. Kata Nabi ni, jangan menyolang mata tengok saya. Bukan saya ngabur ni. 72 daripadanya masuk neraka. Hanya satu saja yang masuk syurga. Ditanya sahabat, siapa yang masuk syurga tu ya Rasulullah? Apa jawab baginda? Ahlus sunnah wal jamaah. Itu sahaja yang masuk syurga. Jadi yang pertama akidah tu mesti akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah tu pula mesti ahlus sunnah wal jamaah. Itu saja yang layak masuk syurga. Ya. Itu dari segi akidah. Akhlak pun mesti mengikut akhlak yang dituntut oleh Islam. Akhlak ni perangai. Orang perangai baik bukannya monyo aja, lantak lain komen, aku tak ada layan hal orang, aku kira aku aja. Itu bukan orang akhlak baik tu. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu dia akhlak yang baik. Kamu adalah umat-umat yang terbaik, kata Allah. Kamu tu siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu adalah umat yang terbaik, kata Allah. Ya, kita ni yang terbaik ni. Tapi ada syarat, iaitu bukan apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu menyeru kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kemungkaran. Ya, kamu seru manusia buat baik dan kamu cegah manusia buat kemungkaran. Baru dikira umat yang terbaik. Tapi syaratnya tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah. Setelah beriman dengan Allah, kita mesti menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Yang ini dia kadang-kadang mengundang musuh tu. Nak mencegah orang buat jahat tu, kadang-kadang kita bermusuh dengan orang yang buat jahat. Tapi itulah kamu yang terbaik. Jadi pada dia, kalau dia monyok je lantak dia, tak ada ngambil apa, tak tahu ngambil, tak memikirkan tepi kain orang lain, ya, dia kira dia aja. Itu bukan orang baik tu. Itu dia sendiri aja. Orang yang baik ialah dia menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kadang-kadang marah dia orang tu, kadang-kadang bermusuh dengan orang tu. Kadang-kadang berperang pun ada, kadang-kadang bunuh pun ada, macam zaman Nabi dulu kan. Berperang juga. Kadang-kadang yang ada perang itu pak saudara dia. Kadang-kadang sepupu dia, kadang-kadang adik-beradik dia. Perang perlu kerana nak menegakkan kebenaran. Itulah dia kebaikan dalam Islam. Bukannya monyok aja lantaklah. Anak tak semayang pun tak ngapai, itu hadiah. Aku ni orang baik. Itu bukan orang baik. Itu orang apa keluar? Orang dayus. Orang dayus tak dapat masuk ke dalam syurga. La yadkhulul jannah. Itu orang dayus. Ya, jadi kita kena akhlak, ikut akhlak Islam. Mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, kata Allah, ya. Sesungguhnya untuk kamu, dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik, contoh yang terbaik. Jadi kita kena tengok perjuangan Rasul macam mana.
Kadang-kadang menentang siapa, macam mana dia menasihat orang, macam mana dia mendidik isteri dia, macam mana dia mendidik anak-anak dia, macam mana dia mendidik masyarakat dia. Itulah dia akhlak yang terbaik. Jadi akhlak pun kena ikut akhlak Islam. Begitu juga sistem hidup mereka. Kerana Allah telah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa. Fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Tuhanmu mereka itu pada hakikatnya belum lagi beriman. La yu'minun, belum beriman lagi. Hatta yuhakkimu kafima, sehinggalah mereka menjadikan kamu tu hakim. Siapa kamu tu? Nabi Muhammad tu sebagai hakim. Apa saja masalah kena rujuk kepada Nabi Muhammad, kerana dia saja yang tahu hukum hakam pada ketika itu. Dia baru dilantik menjadi Rasul. Kalau tidak, bukanlah mereka itu beriman lagi namanya. Apa lagi? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Apa saja benda yang perselisihkan, Nabi Muhammad itu menjadi hakimnya, menjadi perantaraannya, menjadi penyelesai masalah. Kemudian summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusannya. Apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad mereka terima. Itu baru betul-betul beriman. Mereka menerima keputusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu berikan, ya kharaja fi anfusihim kharajan mimma qadaita. Mimma qadaita wa tusallimu taslima. Apa saja keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya, baru dikira beriman. Baru dikira beriman. Kalau tidak, belum lagi, hanya buai je lah. Kita pun patut buat itulah. Sepatutnya kita menjadikan Rasul itu sebagai contoh dan suri tauladan. Bila ada masalah, rujuk kepada Al-Quran dan rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila berlaku perselisihan di kalangan kamu, maka kembalilah kamu kepada Allah, iaitu Al-Quran, dan kembali kepada Ar-Rasul, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada dua-dua tu, baru cari ijma' ulama. Tak ada juga ijma' ulama, baru kita boleh qiyaskan. Kalau tak ada masalah-masalah itu, kita qiyaskan. Qiyas pun bukan buat-buat saja, mengikut keputusan ulama juga. Itu dia cara hidup dalam Islam, bukan main bantai aja. Kemudian Allah berfirman lagi, wa mahtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah, dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sekali lagi, wa mahtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah, dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tentang sesuatu apapun yang kamu berselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian. Allah tu sifatnya apa? Penyelesai. Allah tu maha hakim, Allah tu maha bijaksana, Allah tu maha adil. Allah takkan berat sebelah, tak ada menyebelah orang ini dan menentang yang ini, tak ada. Allah itu adalah yang paling adil sekali. Kembali kepada Allah. Kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Itulah dia Allah Tuhan kita ni. Kepadanya lah aku bertawakal. Apa kata tawakal?
Aku menyerahkan diri itu hanya kepada Allah. Ya. Tanpa menafikan usaha dan ikhtiar, tapi kita serahkan diri kepada Allah. Udah kita bertawakal, udah kita berusaha, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepadanya lah aku kembali. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dalam dunia ni apa saja keputusan kena kembalikan kepada Allah taala. Tengok dalam Quran. Kalau Quran kata okey, okeylah tu. Walaupun semua manusia mengatakan tak okey. Kalau Quran kata no, apa? Iaitu no tu, jangan buat. Walaupun semua manusia dalam dunia ni mengatakan yes. Ya, ikut Al-Quran. Udah tak ada dalam Quran, baru cari hadis. Dah tak ada hadis, baru cari ijma' ulama. Tak ada juga, baru boleh kita qiyaskan. Itu dia masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia di dalam dunia ni. Wajib tu kita nak rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang sesuatu apapun yang kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Semuanya kita kembalikan kepada Allah taala, ya. Wa ilaihi unib. Artinya kepadanya lah aku kembalikan. Lagi firman Allah taala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Lagi ayat Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Lagi apa firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ketiga-tiga ni ahli neraka belaka. Kafirun pun ahli neraka, zalimun pun ahli neraka, fasiqun pun ahli neraka. Mana ndak? Mana ndak tuan-tuan? Ndak kafirun ke, zalimun ke, fasiqun. Ya, ada orang kata fasiqun tak ngapal lah, dia bukan kekal masuk neraka. Masuk kejap lepas tu keluar balik, kena masuk syurga. Siapa ndak angkat tangan, kena tengok benar mana kopi orang. Nak tangkap gambar mana kopi. Ini orang nak neraka, nak masuk dalam Facebook. Ini orang berani dengan neraka, tulis dalam Facebook tu. Angkat tangan, biasa tangkap gambar. Ini ada kamera ni. Ketiga-tiga tu menjadi ahli neraka belaka. Siapa mereka tu yang ketiga-tiga tu? Mereka yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apa saja tindakan dia tidak mengikut hukum yang ditetapkan oleh Allah taala. Allah kata no, dia kata yes. Allah kata haram, dia kata wajib. Allah kata wajib, dia kata haram. Itu dia tak ikut hukum Allah taala. Maka dia boleh jadi kafir, boleh jadi zalim, boleh jadi fasik. Tengok maknanya. Dan barang siapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Orang kafir masuk neraka, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya, forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. Tak habis-habis, sampai bila-bila. Itu orang kafir. Bersama dengan Firaun, bersama dengan Namrud, bersama dengan Abu Lahab, bersama dengan Qarun, bersama dengan Haman. Siapa nak? Itu orang kafir belaka tu. Yang ini boleh sebut nama, ya, bukan ngumpat namanya. Pasal ini memang dalam Quran. Allah pun sebut laknatullah. Jadi kita ni bukan mengumpat. Dan mengumpat mereka itu tidak pula haram. Karena mereka itu wajar diumpat supaya dia jangan menjadi contoh, menjadi ikutan orang ramai. Lagi apa kata Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Masuk neraka juga, tapi lama masuk nerakanya. Tak ada kekal, tapi lama benar masuk neraka. Orang yang melakukan dosa-dosa besar itu dikata orang yang orang zalim.
Dosanya besar benar, lama benar masuk neraka ni. Ya, di antaranya apa? Orang yang tak hendak sembahyang 5 waktu. Lama benar masuk nerakanya, tuan-tuan dan puan-puan. Satu waktu dia tinggal sembahyang, satu waktu aja, masuk neraka 40 tahun. Sama tak? Satu waktu masuk neraka 40 tahun. Ya. 40 tahun tu dunia ke akhirat? Akhirat. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Kalau 40 tahun, berapa tahun dunia? Berapa tahun dunia? 40 kali 1000 kali 365 tahun. Itulah banyaknya. 40 kali 1000 berapa? Ya Allah, dia matematik dapat berapa lah tu? 9, ya Allah, patutlah. 40 kali 1000, 40,000. 40,000 kali 365 berapa? Biar saya jawabnya. 14,600,000 tahun. 14,600,000 tahun. Saya seorang aja pandai. Ngapa saya pandai? Udah kira siap-siap di rumah dah. Tajuk ini entah berapa ratus kali dah saya ceramahkan. Itu satu waktu tinggal subuh tadi tak sembahyang. Siap 14,600,000 tahun. Subuh esok tak sembahyang lagi. Udah tampur lagi 14,600,000 tahun. Seminggu berapa? Kali 7. 14 juta kali 7 berapa? Entah. Saya pun tak tahu ngerti. Begitulah. Itu sebabnya dikira orang zalim tu. Orang yang meninggalkan sembahyang tu orang zalim namanya, ya. Orang zalim kerana dia lama benar masuk dalam nerakanya. Itu sebab banyak benar keterangan-keterangan yang mengaitkan orang yang tak sembahyang tu dengan kekufuran. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara, kata Nabi. Siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka nyatalah kafirnya, nyata kafirnya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sembahyang itu tiang agama, siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Siapa meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama. Merobohkan agama, meruntuhkan agama. Bermakna dia musuh ke kekasih Allah. Musuh Allah lah merobohkan Islam kerana tiang dah tak ada. Surau ni kalau tak ada tiang macam robohlah surau ni. Bila dah roboh namanya surau ke lagi? Apa namanya? Kalau bukan surau apa namanya? Surau ni dah roboh, tiang tak ada, betul? Habis roboh. Namanya surau lagi kan? Apa namanya? Runtuhan surau. Ya Allah, dia ni bukan orang Melayu kan? Itu namanya apa? Runtuhan surau. Kenapa tiangnya tak ada? Lagi, la solat, la imana liman solatalah. Ya, satu keterangan lain. La imana liman solatalah. Tidak ada iman bagi mereka yang tiada sembahyang baginya. Lagi nak? Man taraka solata fala dinalah, kata Nabi lagi, ya. Siapa meninggalkan sembahyang maka tiada agama baginya. Tak ada agama apa? Tak ada agama orang apa? Orang kafir lah, tak ada agama. Orang kafir tak ada agama. Sebab itu tuan-tuan dan juga perempuan, jangan meninggalkan solat, jangan meninggalkan sembahyang sekali-kali. No excuse for you. Ya. In whatever situation, sembahyang mesti dilaksanakan. Dalam keadaan apa pun, sembahyang mesti dilaksanakan, jangan ditinggalkan. Itu dia. Kemudian banyak lagi lah tentang sembahyang ni, orang tak sembahyang ni nanti akan dimasukkan dalam neraka yang bernama Saqar. Nerakanya dia khusus, neraka Saqar namanya. Sin Qaf Ra.
Ya. Mana tahu? Dalam Quran Allah sebut, Allah tanya penghuni Saqar tu, ya. Penduduk di dalam neraka Saqar tu Allah tanya, "Ma salakakum fi Saqar?" Kata Allah tanya. Apa yang menyebabkan kamu ni masuk dalam neraka Saqar? Sedangkan Allah tahu ke tak tahu? Tahu, tapi tanya juga. Itu dia Allah. Banyak dalam Quran contoh begitu, ya. Allah tahu tapi tanya juga. Ma salakakum fi Saqar? Apa menyebabkan kamu ni masuk dalam neraka Saqar? Qalu, berkata mereka, lam naku minal musallin. Kami terdiri daripada orang-orang yang tak sembahyang. Itu orang zalim itu belakang, ya. Tak sembahyang ni. Kemudian waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Orang fasik ni orang berdosa, tapi dosanya tidak seberat dosa zalim. Berat lagi dosa zalim, besar lagi dosa zalim. Fasik ni berdosa, masuk neraka, tapi tidak selama mana orang yang zalim masuk neraka. Tapi kalau sehari aja masuk neraka, jadilah. Allah hukum kita. Kamu dimasukkan neraka selama sehari, kita macam. Dia seronok nak bagus sehari aja tak ada ramai, ya. Sehari tu macam sama dengan 1000 tahun dunia ni. Kerana Allah hukum bukan ikut kiraan dunia, ikut kiraan akhirat. Ya. Itulah dia bab semayang ni. Sebab itu jangan sekali-kali abaikan semayang. Ini dekat raya ni tu. Bila dah raya esok ramai orang tak semayang. Esok sibuk pergi ziarah orang ni, pergi rumah orang ni, langsung tak semayang. Musim cuti pula, musim orang kahwin. Musim orang kahwin udah tak semayang. Zuhur tak semayang, asar tak semayang. Ngapa? Sibuk nyambut tetamu. Poket dah ngelembung aja, sini ngelembung. Ngapa ngelembung? Orang salam berisi tu. Udah tak sempat nak semayang. Bukan tuan-tuan ni jangan menyolang mata dengan saya, ya. Ini orang mana? Orang Afrika, kata Tok Smiti, ya. Betul tu. Orang Afrika. Ya. Berapa ramai yang habis tu? Ramai tau. Jadi orang meninggalkan sembahyang itu bukan dosa kecil, ya. Bukan orang fasik, itu orang zalim. Lama benar masuk neraka ni. Di samping itu ada beberapa siksa yang menanti orang yang mengabaikan sembahyang. 6 siksa di dunia, 3 siksa ketika nak mati, 3 siksa dalam kubur, 3 siksa di akhirat. 6, 3, 3, 3. Ini bukan nombor ekor ni. Ya. 6, 3, 3, 3. Berapa semua? 6 campur 3 campur 3 campur 3. Berapa? 15 siksa orang yang mengabaikan sembahyang. 6 di dunia. Yang pertama, disempitkan Allah hidupnya. Tak cukup duit manjang. Ya, sempit hidupnya. Berhutang saja, sana berhutang, sini berhutang, kedai runcit berhutang, sampai kedai gunting pun berhutang. Ya. Sudah teruk benar dah tu, ya. Kalau dikira hutang saja, rumah berhutang, tokar berhutang, motor berhutang, basikal berhutang. Lagi pinggan mangkuk pun berhutang, ada kutu perik namanya. Gas berhutang. Mujur uri tak ada kerja bawa gas lagi. Kalau dah dengan uri pun berhutang. Disempitkan kehidupannya. Yang kedua, 6 ya, 6 tu seksa di dunia ni. Yang kedua, doanya di dunia ini tak diterima oleh Tuhan. Berdoa lah sampai keluar air mata darah pun tak terima di Tuhan kalau dia jenis orang tak sembahyang. Yang ketiga, dia tak dapat doa orang yang soleh-soleh. Orang yang soleh-soleh dia berdoa. Tadi tu imam kita berdoa, Allahumma gfirli, Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat. Ada? Allahumma gfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara.
Wali jami'il mu'minin. Wali jami'il mu'minin tu semua orang mukminin dapat doa dia. Tapi kalau dia tak sembahyang, tak ada bahagian bagi dia. No share for him. Orang lain dapat, dia tak dapat. Dia tak dapat doa orang soleh-soleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, segala amalan yang lain tu tak diterima oleh Allah Ta'ala. Selain daripada sebab kalau dia tak sembahyang, dia buat amalan lain, baca Quran, tak terima di Tuhan. Ya? Dia puasa, tak diterima di Tuhan puasa tu, tak dapat pahala, apa pun tak dapat. Dia sedekah, tak terima di Tuhan. Orang Melayu ni puasa rajin, sembahyang tak rajin. Kalau dia tak sembahyang, tak diterima Tuhan puasa ni. Segala ibadah yang lain tak terima di Tuhan. Itu yang keberapa dah? Dah lupa saya. Berapa? Yang keempat tadi ya? Yang kelima, dihilangkan tanda kesolehan di mukanya. Mukanya tu tak ada tanda soleh. Manusia orang yang sembahyang ni, di mukanya nampak berseri aja ya. Kita tengok macam bercahaya aja mukanya. Kalau orang tak sembahyang, kita tengok mukanya berserabut aja rupanya. Tak ada nak hormat pun rupanya. Kita tengok muka dia apa? Rasa-rasa nak nyeking kepala ni. Gitu kalau orang tak sembahyang. Ada tak apa itu? Ada tak manusia kita tengok, selesai masalah rasanya. Saya tuan guru saya kata betul lah. Bila tengok muka itu manis aja apa. Sudah 100 tahun umurnya. Tapi kita tengok dia tu, Allah, seronok benar rasa tengoknya. Jangan tengok muka saya berserabut. Ni muka tok guru saya. Jeroni aja rupanya. Sudah 100 tahun tu. Dia nyorongin gigi pun tak ada, tapi manis rupanya. Berseri-seri rupanya. Itu yang kelima. Yang keenam, dia keluar dari dunia ni tanpa membawa iman. Artinya apa? Kharajat minad dunia bila iman. Dia keluar dari dunia ni tidak beriman. Orang tak beriman apa? Orang kafir lah tu. Ini dia 6 siksa bagi orang yang tak sembahyang. Itu di dunia. Dekat nak mati besok, disangatkan sakaratul mautnya. Dihebatkannya sakaratul maut. Itu yang berpusing-pusing, bergolek-golek. Kadang duduk, kadang baring, kadang duduk balik, ngepal kepala ke dinding lah, macam-macam ya. Kenapa? Sakit mati yang bersangatan. Ya. Yang kedua, dia mati dalam keadaan hina. Hina matinya. Ya. Mati hina itu artinya apa? Artinya apa? Dia sedang buat maksiat langsung mati. Itu hina lah tu. Tengah nari, deng 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 deng. That's the way I like it. Dum. Ya. Tengah minum arak, yam sing kok dum. Ya. Itu hina matinya. Yang ketiga, dia mati dalam keadaan yang sangat lapar dan sangat dahaga. Itu dia kehinaan ketika nak mati. Kemudian siksa di kubur pula. 3 siksa di kubur. Yang pertama, dihimpit bumi sampai berselisih tulang rusuk. Yang kedua, didatangkan ular dan kala mematuk-matuk, menggigit-gigit, memukul-mukul. Ular dengan kala. Ular tu pula dari kepala ke ekor, panjangnya sebulan perjalanan. Kalau kita berjalan dari kepala ular tu sampai ke ekor, berapa lama? Sebulan baru sampai. Ya? Baru sampai ke ekor. Dari kepala tu baru sampai ke ekor tu sebulan baru sampai. Bayang kalau panjang mana panjang ni. Ya? Dari sini ke mana kalau sebulan jalan? Parit. Takkan dari sini parit sebulan jalan, sehari sampai lah. Ini sebulan baru sampai. Orang-orang Johor Bahru. Itu panjang. Yang ketiga, siksa kubur tu, didatangkan api neraka masuk dalam kubur. Kemudian di akhirat pula, 3 lagi siksanya. Yang pertama, Allah tidak pandang dia dengan pandangan rahmat. Kalau Allah tak pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan apa? Dengan pandangan
murka. Ya, marah kata Ustaz apa ni Tuan Jali ni. Betul tu. Murka. Allah pandang dengan pandangan murka. Tak ada rahmat. Tak dapat rahmat Allah, yang kedua, dibelenggu. Di akhirat besok bangkit dari kubur, belenggu. Tahu apa arti belenggu? Apa arti belenggu? Diikat kaki tangan tu dengan rantai neraka. Rantai tu dari neraka, ikat kaki tangan tu, lepas tu dimasukkan rantai tu ke dalam mulutnya dan dikeluarkan ikut ponggongnya. Lepas tu diikat semula, lepas tu diheret dari kubur sampai ke padang mahsyar. Itu yang kedua. Siapa nak angkat? Yang ketiga, dimasukkan ke dalam neraka. Itu dia 6, 3, 3, 3. Daripada ayat ni tadi ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Oleh kerana mewujudkan masyarakat Islam dan menghukum dengan hukum Allah itu wajib, maka semua amal untuk mewujudkan masyarakat Islam dan menegakkan hukum-hukum Allah itu adalah wajib. Kerana dia wajib mewujudkan mewujudkan masyarakat Islam tu hukumnya wajib. Wajib. Jadi masyarakat tu dia bermula dari siapa? Bermula dari individu. Kita dulu mesti Islam. Udah kita Islam, pastikan keluarga kita Islam. Daripada kita seorang individu, dapatlah kita keluarga Islam. Dari keluarga Islam, jangkit kepada jiran-jiran kita. Dapat kita kampung Islam, taman Islam, tetangga Islam. Dari situlah dapat masyarakat Islam. Tapi kalau individu pun tak Islam, macam mana nak melahirkan masyarakat Islam? Dia bermula dari individu. Sebab itu kita nak berdakwah tu, dakwah diri kita dulu. Jangan nak dakwah orang lain aja. Diri kita dulu. Kalau dah esok ditanya Tuhan, apa nak jawab? Atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kamu menyuruh orang lain berbuat baik, berbuat kebajikan, sedangkan kamu lupa diri kamu sendiri? Sedangkan kamu membaca kitab, kamu ada baca kitab, tapi kamu menyuruh orang lain je, menyuruh anak je pergi masjid mat, kata dia ni pergi duduk bawah rumah, merokok, pul bawah rumah. Anaknya suruh pergi masjid. Apa itu ke cara kita nyuruh anak? Macam mana caranya? Mat, mari kita pergi ke masjid. Itu caranya. Kalau anak kita nama Mat lah. Kalau anak kita nama Yop, mari kita sama-sama pergi ke masjid. Mari numpang ayah naik motor ni. Mari kita sama-sama pergi masjid. Jadi bukan diri kita aja, kita pastikan orang yang kita dakwah tu sama-sama melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Kalau dah esok apa nak jawab? Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu pandai bercakap aja tapi tak pandai berbuat? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang pandai bercakap saja tapi tak pandai nak berbuat. Termasuk saya dah ni ya. Ini Allah bagi peringatan kepada saya ni. Jangan ngajar aja projeknya. Anak bini dibiarkan di rumah. Mayang kita tak ambil hal. Jangan apa itu. Baik, sebab itu mewujudkan masyarakat Islam dan menegakkan hukum-hukum Allah itu adalah wajib. Tengok anak buat maksiat, tegur, jangan biarkan. Tengok dia berjalan pakai seluar pendek, tegur. Jangan dibiarkan. Tengok isteri tak menutup aurat, tak bertudung, apa buat? Tegur. Tegur dia. Belikan tudung, jangan tegur dia, belikan tudung. Nah, pakai ni kita. Pakai tudung ni. Kamu kalau pakai ni abang suka, sayang kamu kata. Tengok esok. Bertudung sajalah kerjanya. Ini kita tak belikan dia tudung, bila dia nak bertudung? Begitulah seterusnya. Berdasarkan kaedah syarak, syarak menyuruh itu. Apa dia?
apabila kesempurnaan sesuatu yang wajib itu terhenti pada wujudnya suatu perkara yang lain, maka perkara tersebut adalah wajib. Ya. Ma yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Bila sesuatu itu wajib, maka jalan menuju ke arah itu juga adalah wajib. Contoh, sembahyang wajib ke tak? Wajib. Bila nak sembahyang kita mesti ada wuduk, betul tak? Mesti, maknanya kita kena mencari air. Kalau untuk mencari air itu hanya boleh kita perolehi dengan menggali perigi. Tahu menggali, bukan penggali itu, mengorek perigi. Kalau dengan mengorek perigi itu baru dapat air. Kalau tidak, tak dapat air. Maka wajiblah mengorek perigi. Padahal mengorek perigi bukan wajib ya. Tapi hanya dengan mengorek perigi baru dapat air.